Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa la intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana. Wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, tama-tama sekali kita syukur pada Allah dengan izin, dengan rahmat Allah Ta'ala himpunkan kita pada waktu duha. Hari ini kita sama-sama sepakat kita nak pakai buku Aroma Rohani. Dengar khabar buku Aroma Rohani pun sudah habis. Ada di kalangan nampak dah sampai ke Brunei pada tempat ustaz dah kita hantar dah. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada buku ni, ustaz dah hantar dah bukan surat yang kita akan baca hari ini. Daripada hari itu, kita tergendala, kita terberhenti hadis yang pertama. Kita ulang sikit saja. Hadis pertama, muka surat 4 ada tak ada. Hari ini kalau Allah takdirkan cukup masa sejam. Muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6 dan 7. Itu dia. Kalau Allah takdirkan kita habis muka 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3,5 muka surat kalau Allah izinkan insya-Allah. Baik. Sebelum kita buka buku ni, sebelum kita nak baca hadis, mari sama-sama kita berdoa. Doa ni senjata untuk kita. Kita dalam hidup kita ni perlu sangat-sangat berdoa. Maaf Kak, tak dapat share skrin, tak dapat share. Share macam mana pun. Nanti pertama grup orang pakai share, kita dah bagi awal semalam Ustaz dah hantar dalam muka surat tu. Tengok balik baca kan. Sebelum Ustaz ajak ni, hari Jumaat kalau boleh Ustaz hantar dah siap-siap. Supaya tengok dulu. Bila tengok dulu, bila Ustaz mengajak, agak-agak sama-sama dapat ilmu. Baik. Kita buka muka surat 3. Datin-datin semua, buka muka surat 3. Buka muka surat 3. Yang tak ada kitab, insya-Allah yang ada muka surat tu boleh. Ataupun dia tak nak beli buku ni keseluruhan. Buku ni 3 jilid. Dia nak beli satu pun tak apa jilid. Yang harga dia RM10. Harga dia RM10. Pasal dia kecil, dia nak pun susah, dia RM10 lagi. Apa bagi RM20 tu dia. Baik. Jadi buku dia, tajuk buku dia sama. Kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Tengok muka surat 3. Muka surat 3, sama-sama kita baca doa. Baca doa kalau boleh hampa dengan ustaz sama-sama baca. Walaupun hampa bisu, diam macam tu, ustaz tahu hampa sedang membaca. Clear dah suara ustaz? Pengurusi clear dah? Moderator? Ya, clear sangat. Clear sangat clear. Sangat clear suaraku. Ya. Okey, muka Silakan. surat 3. Muka surat 3 dengar nah. Allahumma ftah lana qulubana fi talabul ilmi. Sambil kita baca dia, tadabbur dia. Tadabbur maksudnya sambil baca ni terlintas di kepala kita. Allahumma ftah lana. Allahumma ya Allah ya Tuhan, iftah, bukalah lana bagi kami. Pagi-pagi ni Allah Tuhan, kau bukalah bagi kami dengan cuaca yang mendung-mendung, yang cantik ni, qulubana. Kami ada hati ya Allah. Bukalah hati kami ni fi talabul ilmi, dalam nak menuntut ilmu ya Allah. Bagi hati kita ni, hati kita yang kata hati qalb. Ya Nabi SAW dia berdoa, Nabi kata apa? Ya muqallibal qulub. Bab hati ni banyak. Ya muqallibal qulub. Allah yang duk balik-balik hati kita. Nanti sat seronok, nanti sat dia tak seronok, nanti sat suka, nanti dia tak suka. Kita minta hati yang Tuhan bagi ni, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan bagikan hati boleh balik-balik ni, tetapkanlah hati kami ni sentiasa di atas agamamu.
dan bagi kami taat betul-betul. Ya datin kismis dah masuk dah kan. Harumah rohaniyah. Nampak tak? Kita minta hati kita ni sentiasa atas agama, dan kedua taat dekat agama. Bukan senang nak taat dekat agama. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala pagi-pagi nak betiak sikit, 5 minit nak betiak. Pasal tu nabi-nabi yang kita gelar sebagai nabi-nabi yang nama dia Ulul Azmi berapa orang? Saja yang bertulis so, nak tengok, berapa nak tengok, cekap tak cekap. Yang kata nabi-nabi Ulul Azmi ni berapa orang? Mandai hati kesmis daripada ni daripada Brunei tu. Oh, insya-Allah. Pada yang kata nabi-nabi ni ada 5 orang. Betul ya Allah Tuhan. 5 orang. Yang pertama apa dia? Tulis-tulis kita nak tengok saja, nak tengok feedback apa sebab. Ada 5 nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi. Depan ni betul ada 5. Siapa dia 5 tu? Bukan? 5 dah jadi bisu dah. Nampak tak? Ada 5 depan. Siapa dia? Siapa 5 dia? Aku kan. Nampak tak? Ada 5 depan. Siapa dia? Nabi Allah, Nuh, Ibrahim, Musa. Okey, 3. Lagi 2? Lagi 2 tak ada. Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad. Betul, bagus. Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim dan Muhammad. Ada 5 Nabi. Tahniah. Mengaji kita kena minta Allah Ta'ala buka otak kita ni cepat dapat kan. Alhamdulillah. Bila kita baca, bila kita tahu kata Ulul Azmi ni ada 5, kita kena tahu pasal apa Tuhan panggil depa Ulul Azmi. Yang pertama, apa Tuhan perintah kat depa tak pernah merongok. Ya. Sami'na wa ata'na. Yang kata Ulul Azmi ni, depa jenis nabi-nabi yang jenis dengar dan depa tak langgar. Sami'na wa ata'na. Nampak tak? Yang kata Ulul Azmi ni. Perintah Tuhan, depa tak tak ada. Yang keduanya, apa yang Allah uji dekat depa terima. Depa akan cinta kepada takdir. Bila kita cinta kepada takdir, kita akan cinta kepada Maha yang menentukan takdir. Bukan senang ya Allah. Bila kita boleh beriman dengan qada dan qadar Allah, kita kata aku percaya, aku beriman dengan qada dan qadar, kita cinta kepada takdir yang Tuhan buat. Takdir aku susah, takdir aku senang, kita kena mencintai dia. Sekala automatik kita mencintai Maha yang mencipta takdir untuk kita. Bukan senang, kadang-kadang Allah takdir kita susah. Kita nak terima kesusahan tu dengan penuh kasih sayang. Bukan senang. Lah ni okeylah kita duduk mengaji, tak ada apa masalah. Tapi Allah uji dengan kita dengan kanser stage 4. Itu takdir Tuhan, sekian hari, sekian waktu, hang akan kena penyakit kanser stage 4. Kita nak beriman dengan takdir Tuhan, dengan kita mencintai takdir dan kita mencintai Maha yang mencipta. Bukan senang perkara tu. Ustaz yang bercakap ni pun berbagai-bagai Allah uji. Kadang-kadang kita melengup, kita merongot, kita sedih. Kesemua tu menunjukkan kita belum bersedia lagi menerima takdir Allah Ta'ala. Tapi Ulul Azmi ni, kesemua yang Allah uji depa tak pernah merongok. Terima bulat ya Allah. Allahu Akbar kabir. Pasal tu, bila kita baca doa ni, kita baca doa tentang hati. Tentang hati ni, hati meresati dan badan. Allah maftah lana, Tuhan kami, bukalah lana bagi kami ni qulubana, kami ada hati ya Allah. Buka pintu hati kami fi talabul ilmi. Kami betul-betul nak belajar. Bagi hati kami ni betul-betul nak belajar. Hati kami ni kami nak belajar sungguh-sungguh ya Allah. Bagilah peluang ya Allah. Nama pun nama kita apa? Haruman Rohani. Hati kita ya Allah haruman. Hati kita ni sentiasa berbunga-bunga. Sentiasa berbunga-bunga. Menerima semua ya Allah Tuhan. Ya Allah. Terutamanya kita kata Tuhan, bagi kami seronok duduk dalam kuliah ilmu. Hati yang gembira ni, kita kata apa? Bergembira bersamamu. Bergembira bersamamu. Betul. Kita bergembira bersama ilmu. Cik. Mampu Ustaz Allah. Dapat ada.
fi talabil ilmi. Maka kita kata apa? Ya Allah, bagi hati kami ni seronok dengan ilmu. Kalau kita seronok masuk supermarket, kalau dengar lagu, seronok. Semua kita tak boleh tipu, daripada kepala kita sampai ke kaki, dengar lagu semua seronok, nampak tak? Kita tak boleh tipu. Oleh sebab tu kita macam mana kita seronok dengar lagu, macam tu kita minta seronok hati kita ni bagi seronok ke arah ilmu. Bila hati kita cenderung dengan ilmu dan kita beramal, kita nampak satu perubahan yang hati kita akan menolak semua benda yang tak elok. Dia akan kutip benda yang elok. Pasal tu Allah kata hati yang baik ni ata biqalbin salim. Hati yang baik ni dia akan menghadap dengan Allah. Allah Ta'ala akan jemput batang tubuh manusia pertama sekali hati. Ata biqalbin salim. Allah kata bawa rumah hati. Hati yang bersih. Bila hati yang bersih ni terutamanya akidah dia, pegangan dia. Tidak ada kurafat, tidak ada syirik, bersih dia dengan Tuhan. Itu tujuan kita mengaji daripada pagi tadi sampai mengaji sampai pukul berapa pun tak tahulah. Dahsyat nampak punya mengaji Allah Tuhan, ya Allah, dahsyat sungguh. Hei, ya Allah Tuhan, apa tak? Oleh sebab tu, Allah maftah lana qulubana fi talabul ilmi. Yang keduanya, warzuqna ikhlasan fi. Ni doa tau, setiap kali kita baca. Apakah boleh hafal? Warzuqna ikhlasan fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi ikhlas kami menuntut ilmu. Kita kena menuntut ilmu ni, keikhlasan kita kena besar. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ikhlas nak menuntut ilmu ni. Sudahlah zaman dulu aku muda, ya Allah, tergedik-gedik, tergetak-getak, ya Allah, sampai zaman kahwin. Sudahlah, sampai dah ada anak, dah orang panggil tok dah jadi tok dah. Sudahlah tok, oi, nampak tak? Dah gelaran tok dah, cucu tu ada sebelah dengan hati kata, tak lama lagi hang nanti pi. Nampak tak? Sampai tahap tu kena warzuqna ikhlasan fi. Minta dekat Allah Ta'ala, aku nak ikhlas menuntut ilmu ni. Wal amala bihi, dan aku nak beramal dengan ilmu tu. Aku nak beramal apa yang aku tahu, aku nak beramal. Tadi Ustaz dengar Ustaz tu dah mengajar apa nama Telaga Kausar. Nak dapat Telaga Kausar ni, orang yang hidup di atas muka bumi, cinta menghidupkan sunnah Nabi, ada harapan. Ada orang, ya Allah, ya Tuhan, bila mati saja, ya Allah, daripada jauh Nabi nampak dia. Nabi kata, itu umat aku, itu umat aku, itu umat aku. Tiba-tiba malaikat kata, ya Allah, malaikat sekat dia. Bila malaikat Nabi kata pasal apa sekat dia, maka malaikat kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, betul dia umat hang. Tapi dia duduk atas muka bumi, dia tidak menegakkan sunnah hang, dia buat benda merambu. Merambu ni benda yang tidak ada kaitan dengan agama, tak tahu kok mana mai. Nampak tak? Tak tahu kok mana mai. Pasal tu kita mengaji, kita sayang kat Nabi, kita cuba beramal dengan semua yang Nabi suruh. Dalam dari ciri-ciri orang Islam, yang pertama, hati akidah dia kena salim. Yang keduanya, sahih ibadah. Sahih ibadat yang betul yang datang daripada agama. Ibadat yang betul datang daripada agama. Ibadat inilah yang membawa kepada dia dapat syafaat minum Telaga Kausar Nabi. Malaikat tu nanti kata apa? Muhammad, ini umat hang. Tapi masa di dunia dulu, dia bukan beramal dengan sunnah hang. Dia beramal gila-gila. Benda-benda yang dia buat tak ada kaitan agama. Nabi dengar macam tu. Nabi kata, jangan dia minum Telaga Kausar aku. Oh, nampak tak? Itu tajuk sajalah sembang, nampak tak? Wal amala bihi, kita kata, ya Allah, mintalah aku beramal dengan ilmu yang aku duk mengaji, nampak tak? Wan nasrah bihi, lalu kita sampaikan ilmu. Wan nasrah bihi, ya Allah, bagi aku peluang untuk sampaikan ilmu tu. Hatta ya'tinal yaqin, sampai bertemu dengan mati. Mengaji. Hari ni mengaji, esok dengar kata tak ada. Ada seorang duk mengaji dengan ustaz apa nama, Makjah ke? Makjah masuk dah Makjah. Makjah duduk dekat mana? Dekat Tun Hussein On, dekat Ceras. Okay? Makjah tak ada ke? Makjah tak ada lah tu. Tak ada lah. Hatta ya'tinal yaqin, sampai bertemu dengan kita dengan kematian. So, mari kita doa sekali lagi. Sampai ke doa, buku doa ada ulang sikit-sikit. Dan buku ni Ustaz dah bagi dah. Apa screen apa? Boleh baca nampak tak? Allah maftah lana qulubana fi talabul ilmi warzuqna ikhlasan fi wal amala bihi
wa nashrah bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma amin. Mari kita buka muka surat seterusnya. Muka surat 4 datin-datin. Kebanyakan nampak semua perempuan kan, tak ada laki-laki kan? Nampak tak? Nampak tak? Beli kitab dari ustaz lebih kurang 2 jam saja. Okay, baik. Kita buka muka surat 4. Kelebihan orang yang alim. Kita ulang sikit lagi, okey? Masa insya-Allah cukup. Mintalah cukup dengan nak sembang lagi, nak betiak lagi, nampak tak baik? Baik, kelebihan orang alim yang ustaz dah ambil dah. Allah Ta'ala kata, atas muka bumi ni, manusia yang paling special sekali adalah orang tu alim, cerdik, faqih. Dia lebih tinggi daripada segala-galanya. Lebih tinggi daripada segala-galanya. Sebab tu, datin-datin semua, hampa ni Allah bagi kelebihan akademik. Allah bagi cerdik, hampa ni akademik. Cerdik macam mana pun, semua cerdik akademik datin-datin akan terberhenti expired di dunia saja. Kita ada doktor macam anak kita, doktor gigi, doktor jantung, pakar, segala pakar. Semua pakar keduniaan ni terberhenti di dunia saja. Dia tak boleh bawa kita ke akhirat. Pasal di akhirat kita tak perlu doktor gigi, tak ada siapa sakit gigi. Di akhirat kelak tak ada siapa sakit jantung, kita tak perlu doktor jantung, pakar semua. Kecerdikan semua yang kita ada di dunia ni terberhenti di dunia. Tapi satu ilmu datin yang dia di dunia dia selamat, akhirat dia selamat. Ilmu akhirat dengan arti kata ilmu khazanah akhirat ni. Yang kata ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tentang Islam ni. Memang macam mana pun kita kena mencipta, bawa keluarga kita. Dia ada di kalangan keturunan kita, zuriat kita, orang penghafal Quran. Sudah. Kalau banyak sangat keluarga kita semua jenis tidak ada arah ke Quran, kita takut juga. Nampak tak? Takut. Jadi kita ni orang yang Allah pilih. Yang Allah pilih 96 orang yang duk tengok ni, nampak tak? Allah pilih hampa. Duk jegir, duk tengok, minta kalau dengar tu, mata duk tengok ustaz, telinga duk dengar, dia masuk di hati, otak dia fikir. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah, betul lah. Zuriat aku ni beranak pinak tak ada langsung di kalangan zuriat kami ni orang yang menghafal Quran, orang yang faham Quran, orang yang pandai agama, tak ada. Tapi kalau himpun di kalangan anak kami, raya-raya poklak semua pakai huwa makan, tak ada pun kami menghasilkan zuriat keturunan kami yang kami tinggal jadi qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan, bagilah kami meninggalkan zuriat yang tenang kami, zuriat kami jadi imam. Aku jadi ketua dalam masalah pengurusan urusan agama. Yang tu yang kita minta. Nabi Allah Ibrahim tak ada anak, dia tak ada anak, tapi dia minta kalau ada anak, Rabbi habli minas solihin. Aku bukan mau apa ya Allah, aku nak kalau boleh meninggalkan zuriat keturunan aku yang boleh teruskan kerja agama aku sebagai aku buat. Macam tu juga Nabi Zakaria minta, walaupun dah tua dan minta anak, Allah Ta'ala bagi nama anak dia pada Yahya. Kesemua daripada pak anak ni, dia jadikan anak dia pelapis untuk terus kerja agama. So kita yang ada anak, tapi hampa semua dah ada anak, dah besar dah, ada cucu. Kalau boleh ikhtiar, angkat tangan, pegang cucu tu, bismillah ala barakatillah. Dengan nama Allah, berkatilah cucu aku ni. Dia jadi cucu yang boleh hafal Quran. Sebelum aku mati, aku nak dengar mulut dia baca surah-surah. Satu juzuk, surah Al-Baqarah, apa pun tak apa. Cucu aku main, ya Allah, tengah aku sakit, dia baca Quran. Melegakan kita, nampak tak? Dulu kita tengok, ya Allah, kita tak tahu agama. Bila kita masuk laki-laki agama, kita seronok. Kita kata, ya Allah, tak sangka lah masuk ke agama ni banyak dia sedap, kita seronok sudah. So kita kena cari kawan-kawan yang boleh usung, bawa kita ke akhirat. Okey, sambung hadis. Kelebihan orang alim. Dia start dengan sahabat Nabi yang mula-mula, ada Ustaz panjang lebar kata, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia nama keturunan Al-Bahili, Ustaz cerita dah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Dzukila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani 'abidun wa 'alimun. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi. Ya Ustaz cerita panjang lebar, ni tak mau cerita apa pun.
Tapi kelebihan yang Allah bagi kat dia dengan sepotong ayat Quran dia dengar, dia berubah. Hurimat alaikumul maitatu wa damun. Kan kita dah cerita dah. Kalau tidak, hampa rakam yang bulan sudahnya. Faqala, dia tanya kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suruh sebut dekat aku. Maka ya Allah telah disebut di sisi Nabi. Telah disebut di sisi Nabi SAW ada dua laki-laki. Nabi nak bagi perumpamaan ada dua laki-laki. Seorang laki-laki ini ahlul ibadat, rajin beribadat, baca Quran semayang, baca Quran semayang. Yang seorang lagi pula apa nama alim, cari ilmu Allah Taala. Rajin berkuliah, yang satu lagi pula rajin beribadat. Di antara kedua-dua ni, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih afdal? Maka Nabi nak bagi tahu, wahai Abu Umamah Al-Bahili, aku nak bagi tahu. Faqala fadlul alimi 'alal 'abidi. Kelebihan orang alim ke atas orang yang beribadat ni, kafadli, seperti dia kata kelebihan ala adnakum, seperti macam ala adnakum, seperti orang yang mengaji ni duduk di atas. Orang mengaji, orang duduk kuliah ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Yang kita duduk mengaji, duduk kuliah ni, kita duduk satu tahap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan untuk orang berkuliah, harapan untuk orang yang mengaji kerana Allah Ta'ala keikhlasan ni, harapan dia, ya Allah, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah keadnakum, ibarat orang mengaji ni macam duduk dengan aku. Orang yang beribadat duduk dengan sahabat aku punya jauh. Di antara jarak di antara Nabi dengan sahabat. Nabi nak buat perumpamaan, dua-dua tu bagus. Dua-dua tu bagus. Tapi orang mengaji ni, martabat dia duduk macam duduk dengan aku. Orang beribadat duduk dengan sahabat. Dua-dua tu bagus. Tapi Nabi nak perumpamaan, lepas mati sebenarnya, apa perlu siapa? Lepas mati kita perlu siapa? Kita perlu syafaat Nabi. Sahabat Nabi tak boleh tolong, sahabat Nabi tak boleh bantu. Betapa untungnya orang duduk di kuliah, duduk mengaji ni akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Dan sambung lagi, wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat yang lain daripada Abu Umamah Al-Bahili, dia sambung lagi, dia kata summa qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha, orang yang mengaji ni, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya orang yang mengaji ni, sesungguhnya Allah dan semua malaikat. Innallah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua malaikat tidak berkecuali, wa ahlus samawati, semua penduduk 7 petala langit, wa alul ardi, 7 petala bumi, hatta namlata fi hujriha, sampailah semut yang duduk dalam gua dia, semut duduk dalam sarang dia, wa hitanul fil bahri, sampailah ikan yang duduk di laut, dia kata la yusalluna ala muallimin an-nas al-khairah, sampai ikan yang duduk dalam laut tu mendoakan kebaikan bagi semua orang yang mengaji. Allahu Akbar. Allah mendoakan kebaikan bagi kita. Semua malaikat mendoakan kebaikan bagi kita. 7 petala langit mendoakan kebaikan bagi kita. 7 petala bumi mendoakan kebaikan bagi kita. Sampailah semut duk ada di mana-mana sekalipun mendoakan bagi orang yang mengaji kebaikan. Sebab di laut ada ikan, seberapa banyak di laut ada ikan, semuanya mendoakan bagi kita. Hatta dia kata la yusalluna ala muallimin an-nas al-khair. Sampailah ya Allah, semuanya ya Allah mendoakan ya Allah kepada apa? Kepada orang alim, pada orang mengaji ni semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasal tu orang alim ya Allah, selalunya walaupun dunia hina dia, orang alim ni di akhir zaman orang hina. Orang kata ulama ini ulama jahat, macam mana sekalipun orang kata kat dia, tapi semua makhluk Allah sedang mendoakan kebaikan bagi dia. Nampak tak? Mari kita tengok keterangan hadis. Ustaz tak nak bawa pada terjemahan. Masa kita duduk berjalan dengan cepat, tengok setengah jam dah berlalu. Allahu Akbar kabira. Keterangan hadis. Buka muka surat yang kelima ada. Muka surat 5 dah. Sangat tinggi martabat orang alim itu apabila dibandingkan dengan martabat orang abid. Orang abid ni orang yang kaki beribadat, rajin beribadat, yang tidak alim. Okey, di antara orang alim dengan orang yang alul ibadat, paling tinggi sekali apa? Martabat orang alim.
Sehingga kan Rasulullah SAW membandingkan. Sehingga kan Rasulullah SAW membandingkannya dengan martabat baginda sendiri dengan martabat sahabat yang paling bawah tu dia. Orang yang mengaji ni duduk dengan Nabi, oi. Dan orang beribadat duduk di bawah, duduk di bawah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari sudut lain pula, orang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan orang alim yang Allah Ta'ala masa kita duduk mengaji. Kalau kita mengaji ikhlas, semua penduduk langit dengar. Semua penduduk langit kata, ya Allah, ya Tuhan. Dia duduk mengaji, ya Allah duduk kuliah. Tahu tak kita kalau mati esok ni, nak menayak sikit, dia memang penat tu macam dah. Ni semua tanda-tanda nak pergi dah ni semua. Bismillah. Tengok sunnah Nabi ni. Pegang tangan kanan menayak, pahala. Minum air, ya Allah, belah kanan, pahala. Teguk, pahala. Sebut bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu baca Quran. Nak minum saja ayat bismillah, pakai bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Bila kita nak minum ayat sebut bismillah, dia masuk ni Allah tu di tempat yang Allah pelihara, Allah jaga. Ayat ni masuk. Sampai ulama kata semua kuman di perut dia boleh keluar dengan bismillah ayat kita minum. Diakhiri dengan alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah. Kita nak praktik benda tu walaupun senang, tapi Allahu akbar kabir, syaitan ni dia kacau lah. Kalau setiap kali duk minum ayat dengan bismillah, dia akhir dengan alhamdulillah. Ayat tu masuk tempat yang elok, semua benda tak elok dia buat keluar. Allahu akbar. Ya Allah, betapa kita kena yakin dengan agama, ya Allah. Untung kita jadi orang Islam yang yakin dengan agama kita. Rugi jadi orang Islam yang tak yakin dengan agama dia. Dia tak yakin. Kalau semua orang yang pergi haji ni yakin agama Allah, ya Allah, betapa serinya bumi kita. Duk balik mai, dia tak mampu nak praktik. Di sana dengan berjubah lah yang tu lah, yang ni Allah sentiasa telekung di sana. Balik mai sini dia tak boleh praktik jaga aurat dia, tak boleh praktik jaga solat dia. Sayang. Dia boleh terjemahkan haji sama ada haji mabrur, haji mablul, haji apa kita pun tak tahu lah. Kita doakan semua orang yang balik nanti haji makbul, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan kita rasa Allah, tak tahu nak kata tak macam tu dengan kita yang mengaji ni. Kita minta Allah bagi peluang kita mengaji, tapi dalam masa yang sama tak hayati ilmu, tak ada benar. Panggil lah, esok kita panggil, jangan lupa. Esok kuliah, besok pagi-pagi Malaikat Jibril. Okey, daripada 7 sampai 7.45, Jibril alaihissalam akan buat kelas baca Quran dengan kita. Lepas pula pukul 8 nanti, lepas Jibril, Mikail. Sambung pula Mikail. Kita panggil pula Israfil. Panggil lah siapa sekalipun mai. Tapi kalau pintu hati kita tidak bersedia untuk terima Tuhan kita adalah Allah, ikutan kita Muhammad sampai bila-bila kita tak ni. Jangan benarkan jiwa yang mengaji ni kasar. Jiwa mengaji ni tak cantik. Termasuk ngaku aku sekali pada. Tu dia. Padahal tu kuliah ustaz ni banyak beletiak lah. Oi, mai sambung. Mai tak sambung. Dari sudut lain pula dia kata, orang alim itu dikenali. Sonok jadi orang alim. Orang alim itu dia kata dikenali. Siapa kenal? Kalau di dunia orang tak kenal kita pun tak apa. Kita jangan jadi follower yang ramai. Kita nak kalau orang yang follow kita paling ramai sekali ahlul langit. Pasal esok ni kalau kita mati, ditakdirkan Allah Ta'ala kita mati, roh kita senang naik ke atas. Pasal macam mana sekalipun setiap orang yang mati, cabut nyawa dia, roh dia turun naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke aras Allah. Elok orang tengah pergi mandi, dia patah balik, dia tengok mayat dia sendiri. Itu semua kita akan lalui dia. Semua kita akan lalui daripada. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, bila kita mati, roh kita nak di atas. Tapi roh kita, ya Allah, nak di atas, dia jadi seronok. Siapa? Setiap kali kuliah kita ni ada laluan. Setiap kali kuliah kita ni ada laluan. Kita duk mengaji ni. Tahu tak apa duk mengaji ni? Hampa tahu duk mengaji ni, malaikat bawa semua amalan hampa ke atas. Sambil-sambil duk mengaji, duk tengok, ya Allah,
Makcik dah umur 66 dah. Nak baca Quran pun penat-penat. Kadang sakit lutut. Nak pergi semayang pun, ya Allah ya Tuhan, tak boleh nak semayang sempurna dah. Nak duduk atas kerusi dah, rasa sedih, rasa ya Allah. Dan nak sujud kat Tuhan dah tak boleh dah. Tapi duduk semayang atas kerusi, tak apa. Tak apa dah. Macam mana sekalipun ya Allah Tuhan, bila kita duduk di kuliah, duduk mengaji ni, roh kita nak ke atas tau, roh atas. Dia nak langit 1, 2, 3, semua nak. Esok bila kita mati je, semua penduduk langit 1, penduduk langit, semua kenal kita, senang roh kita naik. Dan roh kita akan dibawa kiri kanan oleh malaikat, bawa kita nak di atas. Hadis Bukhari cerita. Tapi kalau roh yang jahat, dia melayang. Sampai dia ambil amalan dia, dipukul. Nak di langit yang pertama. Siapa ni? Langit pertama. Ni kami tak biasa dengar pun. Siapa pasal kuliah tak masuk, yang tu tak masuk. Orang dengar kuliah ni selalu didengari oleh semua penduduk langit. Lepas tu kalau ditakdirkan kita ada suami yang pada suami, kata bang, mana kita dengar sekali kuliah ni. Kadang-kadang Allah bagi nasib kita, bila mana isteri boleh dengar kuliah, suami duduk tidur, dah sampai lah ni duduk tidur lagi. Kita kata apa? Bila dia tak kerja. Kalau kita sayang suami kita, gerakkan dia subuh, yang tu yang ni. Kalau dia nak sembahyang di rumah juga, dua-dua beli telekong, pakai telekong. Dia pakai telekong, kita pakai telekong, duduk di rumah. Orang yang sembahyang duduk di rumah ni, orang pakai telekong. Tapi kalau dia nak sembahyang juga, dia buat beli telekong kat dia. Bila mai hari jadi dia ke apa, dia telekong bang, sama-sama kita pakai telekong, nak senang nampak tak? Ambo, ya Allah Ustaz, macam itulah riwayatnya baik. Maka oleh sebab tu dari sudut lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua penduduk langit, kenal kita duduk main kuliah ni. Dan bumi kata, ya Allah, ya Tuhan, inilah orang yang mengaji. Seronok dapat mengaji. Sepanjang mengaji ni Allah tanpa tengok jam, malaikat semua doa untuk kebaikan hampa. Hampa pun kata, ya Allah, bagilah kebaikan untuk kami, keluarga kami, anak pinak kami, zuriat. Sambil-sambil duk mengaji, kata, ya Allah, anakku 4-5 orang duk tidur lagi, Allah. Anak darah ada seorang. Sampai kelar ni pukul 12 bangun tidur. Aduh. Sampai kalau kami kena mampu aku dapat contoh. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat seluruh penduduk 7 lapisan langit. Begitu juga dia kata segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada di dalam lubang dia, serta ikan-ikan yang ada di lautan, macam-macam jenis ikan tu. Semua dia kata itu mencintai dia. Oh, orang cinta pada aku nampak. Orang cinta. Semua makhluk suka dekat kita. Kita tak payah lagi nyanyi lagu cinta. Engkau cinta padaku, aku cinta padamu. Tak payah. Pada automatik semua makhluk kata, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Semua makhluk kata kat kita, dia cinta, dia sayang kat kita. Allahu Akbar kabira. Saya tak saya hangguk sudah. Semua itu mencintainya, dia kata. Dan mendoakan supaya orang alim tadi sentiasa mendapat kebaikan dalam segenap kelakuannya. Kita mengaji ni tak ada. Semua ya Allah makhluk doa, ya Allah bagi kebaikan dekat dia. Kita akan dengar adik, la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. 7 petala langit dan bumi mendoakan bagi kita. 7 petala langit bumi ni mendoakan bagi kita untuk kebaikan. Ya Allah, bagi dia jadi baik. Bagi dia jadi seorang ibu yang baik, muslimah yang baik. Tuhan bagi dia kekuatan, ya Allah, berhadapan dengan suami yang ketegak. Ya Allah, bagi dia berhadapan dengan anak-anak yang tak nak dengar cakap. Lembutkanlah ya Allah hati aku, ya Allah. Bagi aku ada sabar sangat-sangat. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan orang yang sabar. So kita mengaji ni kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Setelah kita tahu agama, banyak benda kita nak baiki rumah tangga kita, kita rasa letih Ustaz. Memang letih. Suruh dah sembahyang saja kadang-kadang macam kiamat kubra akan berlaku dalam rumah. Nah, macam mana setelah kita sedar benda tu wajib, kita nak perbetul dia, Allah. Kadang-kadang anak-anak tak berkenan, kata mak ni kaki beletiak kat cik, semua tak betul, tak betul. Mak tak apa duduk di rumah, mak boleh mengaji, cik nak kena kerja tak mak.
Takut-takut kita meletak dekat dia, ni sebulan ni duit, mampu kita nampak tak? Tu dia punya keadaan hari ni. Habis dah, ya Allah Tuhan. Okey, sambung dia kata, saya rasa, penutup muka surat 5 penutup. Saya rasa tidak ada orang alim, saya rasa tidak ada orang lain yang mendapat kecintaan. Tak ada siapa yang makhluk atas muka bumi ni yang paling dicintai, melainkan orang yang mengaji. Orang mengaji ni dicintai oleh semua. Walaupun orang tak suka kita, orang tak cinta kita, tak apa. Malaikat suka kita, Allah suka kita. Allah suka kita, Allah redha kita, Allah sayang kita. Malaikat semua dengar doa kita, nampak tak? 7 petala langit dan bumi mendoa. Okey, enough. Yakin macam tu sudah. Saya rasa tidak ada, dia kata, orang yang lain yang mendapat kecintaan seperti yang diperoleh oleh orang yang alim ini. Oleh sebab itu, dia kata, janganlah kita malas mencari ilmu. Jangan malas cari ilmu, mak oi. Kalau dulu, ya Allah Tuhan, cantik Ustaz tengok, madam yang Arabi. Madam ni selalunya orang Singapura kan? Orang Penang, Ustaz. Oh boy, madam. Kena panggil mami lah, mami oi. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Orang Penang, duduk Penang lagi ke? Duk Kajang, Ustaz. Oh, duduk Kajang, alhamdulillah. Dah dia duduk Kajang, orang tak panggil mami, dah panggil madam. Kelas kan. Okey. Saya rasa, dia kata, tidak ada orang lain yang mendapat, dia kata, kecintaan seperti yang diperolehi oleh orang yang alim ini. Oleh sebab itu, janganlah kita malas cari ilmu. Hamba kena rasa syukur, duduk di rumah pun boleh apa nama live. Okeylah. Kadang-kadang malas nak pergi kan. Kadang-kadang nak pergi kuliah ni kena salin baju. Saat ni orang tengok baju tu saja, jubah tu saja, nampak tak? Ada duduk di rumah, kalau kita pakai baju tu pun siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu baju tu kita pakai. Tapi kalau nak pergi kuliah, hari ni pergi kuliah aku kena pakai tudung ni, saat ni tudung warna biru, kena pakai baju yang dark biru, saat ni kena pakai macam mana dengan kasut. Allah, yang jenis pakai satu set ni, Ustaz panggil dating satu set. Subhanallah al-azim. Tapi yang duduk di rumah ni pakai apa. Tapi kena jadi moderator, dia kena tukar-tukar baju, orang tengok. Orang tengok, bangun ni aku tengok dah pakai baju warna merah. Ni merah lagi, nampak tak? Dia tak saling kot. Oleh sebab itu, dia kata, janganlah kita malas. Janganlah kita malas, dia kata, ya Allah, cari ilmu. Kerana hasilnya sangat mulia. Ilmu ni sangat mulia. Bila dengar ada kelas, masuk kelas. Jangan bagi kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Jangan tidak bertemu dengan ilmu. Macam Mak Puan ni dahsyat lagu, tak tahulah. Kalau tak keluar lah setiap minggu di kalangan nampak ustazah ni sajalah. Tiap-tiap, Allah. Daripada pagi subuh sampai ke malam apa macam mengaji. Ya Allah, kalau tak jadi ustazah, aku tak tahulah moderator. Oi, kalau tak jadi ustazah. Sambung muka surat 6. Ni, okay. Hadis yang baru. Muka surat 6. Tengok semua. Tengok. Muka surat 6. Aku kan muka surat 6. Muka surat 6, hadis nombor 2. Kehebatan orang yang alim dia. Apa dia? Kehebatan orang alim. Ini Allah nak cerita di atas muka bumi, kita rasa kita hebat. Oi, pandai cakap yang tu, yang ni, kita rasa kita hebat. Tapi Allah Ta'ala kata, hebat di sisi aku ni adalah orang alim hebat. Dia orang alim hebat. Pasal apa? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Ani bin Abbas. Ani bin Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas, anak Abbas. Anak Abbas. Sepupu dengan Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ni Ustaz dah cerita, tapi tak apalah, jenis apa ni, muslimat ni kena cerita selalu, nampak tak? Kadang-kadang muslimat ni apa cuma mengaji saja, tak mengaji ni kena serius. Kadang-kadang apa tak ada nak ulang kaji, Ustaz tahu. Tak ada nak ulang kaji, kira habis kelas ni terus masuk dapur dah. Habis kelas ni kena masuk dapur, nak masak yang tu yang ni, kalau tengok cuaca bagus dengan nak basuh baju lagi. Memang habis kelas ni apa tak ada masa nak ulang kaji yang tu yang ni, semua tak ada. Habis lelaki boleh baca Quran tu pun tengok masa. Memang daripada muslimat ni celik mata sampai tidur balik dia tak habis. Saat ni dapur ke dapur, naik kata, lepas kata ke bawah ke atas. Dia takkan habis-habis.
Lepas tu ke depan rumah, belakang rumah. Macam tu dah. Dia round tak habis. Tak akan habis kerja. Kau dapat pula anak yang ramai saat ni, dia tu pula ambilkan tuala, si datang sini, Allah lah sekali kita sakit kepala. Oleh sebab tu, ya Allah, kesempatan yang Tuhan bagi apa mengaji sungguh-sungguh. Mengaji sungguh-sungguh. Nampak tak? Mengaji sungguh-sungguh. Jangan ustaz-ustaz yang mengajak ni pun jangan bagi kerja rumah lah. Baca mengarut. Muslimat dia pergi kerja rumah mengarut. Pasal dia balik rumah start tu dia nak layan suami dia dah. Layan suami, nak tengok anak, nak tengok yang tu. Kalau cuti pula macam-macam khenah nak pergi, nampak tak? La hawla wala quwata illa billah. Tengok. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bila kita baca radhiyallahu anhuma, dia dengan bapa dia dua-dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Abdullah bin Abbas ni, Allah Ustaz cerita berkali-kali, mak dia nama Ummul Fadl. Mak dia nama Ummul Fadl. Dengar dah cerita ni? Mak dia, ya Allah, semua orang berdiri depan Kaabah. Bila berdiri depan Kaabah, dia kata, ya Allata wal Uzza, ya Allata wal Uzza. Panggil tokoh-tokoh mereka. Panggil nama tokoh-tokoh mereka. Tapi mata mak dia, ya Rabbul Kaabah. Ya Rabbul Kaabah. Wahai Tuhan yang menjaga Kaabah. Semua orang perempuan ni panggil nama-nama Tuhan, nama-nama tokoh. Tapi matang dia ni tak panggil macam tu. Dia kata apa? Ya Rabbul Kaabah. Wahai Tuhan yang menjaga Kaabah. Wahai Tuhan yang menjaga Kaabah. Dia panggil macam tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, wahai Ummul Fadl, hang mengandung. Dia kata, daklah tak mengandung, daklah tak bergaduh. Dia seorang perempuan yang susah dapat anak. Tak mengandung, aku tak mengandung. Nabi kata, hang mengandung. Masa Nabi kata kat dia, tak berapa lama kemudian, Nabi dihalau daripada kota Mekah. Nabi kena keluar daripada kota Mekah. Allah takdirkan, lama-lama Ummul Fadl kata, betul aku mengandung, dia pun mengandung. Bila dia mengandung, dia kata, kalau anak ni lahir, aku nak usung, aku nak bawa pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi mendoakan anak aku, Nabi taknikkan anak aku. Akhirnya ya Allah, Abdullah bin Abbas cuai beranak di Makkahul Mukarramah. Bila beranak ya Allah, beranak Ummul Fadl. Beranaklah Ummul Fadl pun beranaklah Abdullah bin Abbas. Hari itu juga Nabi yang dihalau daripada kota Mekah, Nabi masuk kota Mekah. Hari Nabi masuk kota Mekah, dia halau Nabi. Hari itu Nabi masuk, Abdullah bin Abbas beranak. Bila beranak bila beranak Ummul Fadl usung. Dengar berita kata Nabi beranak pula. Nabi mai dia bawa. Dia kata ni anak aku ambil. Maka Nabi doa kat dia. Nabi doa bismillah ala barakatillah, kita ada cuba kita bacalah. Bismillah ala barakatillah, dengan nama Allah berkatilah anak aku ni. Bismillah ala barakatillah, berkatilah anak aku ni. Lalu Nabi ta'id dekat dia dalam banyak-banyak sahabat, Nabi mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi ni, dia fuqaha, orang yang alim, cerdik. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bila dia cakap saja semua sahabat Nabi bakat dia, maka ambil fatwa daripada dia. Dia ialah Abdullah bin Abbas. Nabi doa dekat dia. Apa Nabi doa? Nabi doa ke Abdullah bin Abbas, ya Allah. Apa Nabi doa kat dia? Nabi doa ke Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, Tuhan faqihkan dia, cerdikkan dia, ya Allah, masalah fiqh. Wa alimu ta'wil, ayat Quran yang kosok-kosok ni, dia boleh bagi faham, dia boleh bagi terjemah, dia boleh bagi faham secara detail. Inilah nama dia Abdullah bin Abbas. Allah. Pada tu bila kita pegang saja Quran, automatik kita dengar dua sahabat Nabi yang menterjemah 30 juzuk Quran yang kita boleh faham sampai hari ini. Ambil sanad daripada Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dah tua dan dia kata, dan aku nak habis 30 juzuk ni. Bila Nabi doakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Abdullah bin Mas'ud kata, alhamdulillah, Quran ni akan disambung ya Allah. Quran kalau nak harapkan aku dah tua dah. Akhirnya Quran ni disambung. Mula-mula Abdullah bin Mas'ud disambung oleh Abdullah bin Abbas 16 tahun yang menyebabkan 30 juzuk Quran sempurna dengan dua sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah, inilah dia.
Inilah dia sahabat Nabi yang kita nak baca doa Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Dialah sahabat Nabi yang cerdik, nampak tak cerdik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata faqihun wahid. Nabi kata apa? Ada seorang orang faqih. Faqihun wahid. Seorang saja orang faqih. Ada seorang saja orang yang alim sangat-sangat. Asyaddu ala syaitan min alif abid. Asyaddu. Sebab dia kata seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 orang ahli ibadat. Kalau ada seorang orang alim ni, syaitan cukup takut. Syaitan tak bimbang dengan beribu-ribu orang ahli ibadat. Seorang sudah ada orang alim, nampak tak dia kata? Seorang alim itu lebih kuat. Seorang alim lebih kuat dari terhadap 100,000 orang ahli ibadat. Syaitan punya susah, dia paling susah sekali dengan orang alim. Tapi syaitan senang ya Allah nak pengaruhi orang ahli ibadat. Contohnya kita dah dengar ada orang kaki ibadat. Ingat ada Ustaz cerita Jurai? Dengar tak dengar? Baru ni kan? Jurai cerita seorang penama, kita kata orang sahabat Nabi yang kita kata, nak kata alim, kita tak boleh kata dia alim. Kita kata dia orang yang zuhud. Jurai ni orang baik, sahabat Nabi yang baik. Zaman Nabi dia duk ada. Dan Nabi tak kacau dia. Pasal dia terkenal dengan ahli ibadat. Dia pimai. Dia rajin beribadat. Ibadat ni dahsyat sangat-sangat, nampak tak? Sampai dia ni, dia ibadat, dia jaga mak dia. Macam mana pun dia dengan mak dia, kasih sayang cukup jaga. Dia jaga mak dia, dia sayang kat mak dia. Macam mana dia pergi jenguk mak dia, pergi makan kat mak dia, dia tunggu kat mak dia. Sayang tak terhingga. Tapi nak jadi cerita dekat dia ni, nak tahu dia alim tak alim, bila mak nanti mai kat dia. Mak dia timai, Jurai, Assalamualaikum Jurai. Mak mai Jurai. Mak buat mai makan Jurai. Mak dia bagi salam, mak dia pun balik dah. Mak dia kata mungkin dia tak ada rumah kot. Keesokan hari mak dia mai, Jurai. Mak mai Jurai, bukalah pintu. Mak buat mai makan kesukaan Jurai ni. Balik dah. Lama-lama dia, mak, Jurai, bukalah pintu Jurai. Mak rindu kat Jurai ni. Jurai, bukalah pintu Jurai. Mak rindu kat Jurai. Mak rindu sangat-sangat kat Jurai. Berapa kali mak mai Jurai tak buka pun pintu. Mak nak buat makan Jurai, bukalah pintu Jurai. Mak dia merayu, ya Allah. Sama mak dia kata, ni makanan yang Jurai suka, mak buat. Bukalah pintu Jurai. Duk panggil dia tak buka. Siapa dia orang baik, Jurai ni orang baik. Tengah-tengah mak dia panggil, ada Allahu Akbar, dia baru angkat takbir nak sembahyang. Kalau ikut sembahyang sunat ni, kalau mak dia panggil, ya mak, itu tanda orang alim. Tapi Jurai ni orang yang kaki beribadat tanpa cari ilmu. Tu masalah dia. Tu masalah bila mana kita orang yang rajin cari ilmu, rajin beribadat, tapi tak rajin cari ilmu, masalah. Duk di rumah Quran zikir, tapi tak mau cari ilmu. Berbahaya, kita takkan tahu yang mana baik, yang mana buruk. Imam Ghazali kata paling celaka sekali kepada ahlul ibadat yang tidak menuntut ilmu, takut-takut dia menentang Allah, dia akan jadi lawan Allah. Walaupun dia beribadat, dia mengaji, dalam masa yang sama dia akan lawan Tuhan dia sendiri pasal kejahilan yang ada kat diri dia. Macam tu dengan Jurai. Mak dia panggil berkali-kali, dia tak buka pintu pasal dia nak habiskan sembahyang dia. Elok habis sembahyang dia buka pintu, mak dia dah balik dah. Satu hari mak dia panggil dia tak, Jurai, buka pintu kat mak Jurai. Mak rindu sangat nak tengok saja Jurai. Dah lama mak tak tengok Jurai. Mak lama tak tengok hang Jurai, bukalah. Mak dia mengadu. Akhirnya, ya Allah, jatuhlah fitnah tak ada anak aku, ya Allah. Mak dia doakan untuk kecelakaan anak dia. Awak dah jadi macam ni, Jangan bagi mak kita, ya Allah,
something marah dengan kita. Bahaya. Kita nak mengaji dia pegang telefon, mak, Assalamualaikum, apa mak, mak okey mak. Mak okey, mak redha kat cik mak. Kadang-kadang mak, kadang-kadang kita terlintas di hati kita buat kerja-kerja mak. Tak pasal-pasal mak lelaki cik kata kat cik bodoh mak. Dia kata cik tak bodoh, cik tak pandai masa, tak pandai anak. Tak tahu lah mak dengan dia ni. Dah duduk 20 tahun dengan dia, baru hari ni dia kata cik bodoh selama ni. Tak tahu lah mak. Kita pegang-pegang telefon, kita mengadu kat mak kita. First kali mengadu. Mengadu dengan Allah memang tak nafikan. Kita cerita kat mak kita, mak, tak apalah. Mak doa kat hang insya-Allah. Mak doa, bila kita dengar nasihat mak kita, lega ya Allah. Tak apa, mak doa kat hang macam mana pun. Adalah dia marah kat hang tu, adalah sebab tu. Mungkin dia rusing ke, tempat kerja dia ke. Kan apa? Tak apa, mak doakan mungkinlah. Dia marah tak mana, hang tengoklah, tak apa, maksa dia marah, hang diam, so jangan jawab. Hang jawab, dia jawab habis, jangan. Hang dengar sudah. Bila dia call nanti, bila dia reda tengah makan, nak kata, yang kata kat dia, bang, pasal apa you kata kat I bodoh, you tak penjaga anak. I minta maaf sangat-sangat, minta sangat-sangat kat you, kan dia cakap you, I kan. I minta maaf sangat kat you. Kalau I buat dosa gini, tak apa. Kita beralah tak rugi. Kita beralah tak rugi apa. Tapi bila kita pegang telefon, kita dengar suara mak dia, suara mak kita seronok. Macam mana pun mak kita lah yang terbaik. Pasal tu kita bila kita buat lebih kurang dengan mak kita, jangan ingat kita selamat. Anak kita akan hukumkan kita nanti. Kadang-kadang kita nak tengok panggil anak-anak kita ni sebab pasal kita buat lebih kurang dengan mak kita. Mak kita panggil, nak, tolong kat mak saya. Nanti saya lah mak. Cik ada kerja apa tak? Hang buat kat mak, hang kena mampu hang. Esoknya anak-anak kita, mak, cik ada kerja tak mak? Mak buat, tu dia. Masa tu kita terasa sangat-sangat. Memang, lah ni tak, bila kita dah tua-tua, baru kita terasa anak kita kata, nampak tak? Kesan daripada kita tak pandai nak jaga mak kita. Pasal tu ya Allah, tumpang kita hidup di dunia ni, pegang telefon tu, kadang-kadang mak pagi-pagi saja nak sembang dengan mak. Sebelum saya nak masak, nak apa, mak apa okey ke? Mak kalau free, mak jalan minggu ni di rumah mak. Kata dengar suara mak kita bagi sonok, mak doa kat cik tahu, doa kat cik banyak-banyak ni bulan 9 ni, 9 hari bulan 9 nak pergi umrah dengan ustaz ni mak doa kat cik nak camping salah ni sambung kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Allah takdirkan ya Allah takdirkan apa nama? Mak dia doa kat dia, maka jurai ni ustaz cerita sikit. Kalau lebih masa sikit je nak. Jurai ni Allah Tuhan, seorang perempuan yang duduk di kampung tu, perempuan kita panggil perempuan yang gedik-gedik ni, perempuan yang gedik ni, macam kita duk goreng telur kan, telur tu gedik-gedik. Ni perempuan hak gedik ni. Bila perempuan hak gedik, dia memang jurai, I sayang kat you, I suka kat you. I thought you handsome. I tengok you punya janggut, I suka kat you nampak tak? Subhanallah al-azim, dia mula main lah. Juret ni kata, juret dia tolak. Pasal dia orang alim, dia orang alul ibadat, dia tak mahu. Orang yang banyak zikir, insya-Allah maksiat dia tak mahu. Tapi perempuan ni gedik ni main lagi, nampak tak? Main lagi. Sampai orang kampung geram dekat juret ni. Pasal dia tengok dia alul ibadat. Dengan geram dia orang upah perempuan ni supaya pergilah pergi rasuk dengan pilah rasuk juret. Pilah rasuk juret. Juret ni tak berjaya dia rasuk. Tak berjaya. Akhirnya perempuan duduk pilih, ya Allah jurai, I love you, I sayang kat you, I tak boleh lupa you, nampak I jalan macam mana pun, I tidur macam mana, I teringat kat you, bila I makan kat I teringat kat you, tolonglah jurai. Terimalah saya jurai. Jurai. Dalam banyak apa nama kumbang you saja I suka. Takkan you tak terima bunga I kot, contohnya lepas. Jurai mengata apa bunga tak amah. Bunga teh ayam aku tak mahu tibang. Akhirnya jurai pun ya Allah Tuhan. Tak berapa lama kemudian perempuan ni mai dalam kampung. Aku mengandung, orang kata mengandung anak siapa? Aku mengandung anak jurai. Jurai goda aku. Aku tak mau kat dia tapi dia nak aku, dia goda aku sampai aku mengandung. Orang kampung terkejut.
Ya Allah, tak sangka yang dia duk ibadat nampak dia alim, nampak dia soleh, tapi dia jahat rupa-rupanya. Orang kampung pakai kata lah kat dia, ya Allah, kata dia punya serang kat dia. Dia kata, dah aku tak buat benda ni, aku tak buat benda ni, aku tak buat benda ni. Sampai dia panggil dia nak hukum, dia nak pukul, dia punya pukul, dia nak kepun, nak bakar rumah dia. Sampailah ya Allah, ya Tuhan, berita ni dengar oleh mak dia duduk sengap je, mak dia duduk menangis. Makcik, Hajah hoi, makcik. Anak makcik dia buat macam dia diam. Makcik, mak Juret. Makcik kesian kat Juret dia fitnah makcik, dia diam. Mak dia menangis. Aku tak mau dengar apa-apa daripada Juret. Bila aku tak mau. Makcik, kesian dekat Juret makcik. Aku tak mau dengar cerita dia dah. Dia tak mau dekat aku tak mau kat dia. Makcik, sayangilah nak makcik. Sampai berita ni dengar daripada Nabi SAW. Nabi SAW kata, pergi jumpa mak dia. Mintalah mak dia tolong dia. Tak ada siapa boleh tolong dalam bab ni. Nabi kata, aku tahu Juret kena fitnah. Aku tahu Juret soleh, Nabi kata. Namun semua terletak kepada mak dia. Mungkin hubungan dia dengan mak dia tak cantik. Mungkin hubungan dengan Tuhan kalau clear sekalipun, hubungan dengan mak dia tak cantik. Maka Nabi kata, pilah rayu dekat mak dia. Pergi merayu kat mak dia. Panggil lah ya Allah. Panggil semua. Sampai ya Allah. Makcik, Nabi SAW minta makcik pilah tengok Juret. Juret dia nak hukum, nak seksa oleh kerana sebut nama Nabi. Dia pun ya Allah, ya Tuhan apa nama? Dia rasa pasal panggilan Nabi. Dia pun nyong dia pi. Tengok dia pi, dia pun nak kepul dekat dia. Dia pun nak bakar dekat dia. Nak buat sesuatu kat dia. Pada masa tu, ya Allah, ya Tuhan. Nabi kata, ya Allah, terpulang kepada mak dia. Pujuk Nabi pun pujuk mak dia lah. Kena mak dia kata, ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Elok dia kata macam tu, ya Allah, Tuhan. La ilah Allah, perempuan tu beranak dah. Anak perempuan tu bercakap, wallahi bapa aku bukan Juret. Budak tu, perempuan tu terkejut. Bapa aku bukan Juret, bapa aku pengembala kambing. Rupanya perempuan ni pergi duduk sekedudukan dengan jantan yang ada kat pengembala kambing tu. Dia dengan kawan tu yang buat cerita menyebabkan dia mengandung. Dia kata Juret, tapi budak dia mengandung kata, bapa aku bukan Juret, bapa aku pengembala kambing. Habis pekat dengar, ya Allah Tuhan. Dengan doa mak, ya Allah Tuhan, Allah buka hijab. Dengan doa mak, Allah buka jalan penyelesaian. Dengan doa mak, Allah jauhkan daripada malapetaka, musibah, kecelakaan. Inilah kelebihan, ya Allah Tuhan, orang alim. Nampak ada kelebihan orang alim, orang mengaji ni, Allah nak dengar doa. Tak rugi, ya Allah, ya Tuhan. Jadi orang yang mengaji ni, Allah suka. Sepanjang kita mengaji ni, walaupun kita tak reti, doa kita disukai oleh Allah. Kita cerita, ya Allah, bagilah kekuatan untuk aku, ya Allah. Lagi 2 minit, lagi kuliah nak habis. Mari kita baca keterangan hadis. Muka surat yang ke-17 sekali. Tengok. Orang alim itu, dia kata, sangat ditakuti oleh syaitan. Syaitan cukup takut dengan orang alim. Lagi mana ada orang alim, dia ubah segala-galanya. Dengan kedatangan orang alim, boleh ubah kerajaan, negeri, semua boleh berubah. Ni bukan kempen, ni nak cerita. Nak cerita bagi orang yang mengaji ni. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Nampak tak? Kerana orang alim, dia kata, mengetahui cara untuk menangkis godaan syaitan. Dan mampu memberikan bimbingan kepada orang lain. Supaya mereka, dia kata, turut selamat daripada dugaan syaitan semua ni. Orang alim, ya Allah, dengan kedatangan orang alim, dia ajak ni baik, ni buruk. Kita tak perlu orang kempen kita. Orang mengaji tak perlu kempen. Daripada orang mengaji ni, Allah bagi hidayah, petunjuk yang mana yang betul, yang salah dia tahu. Tak perlu orang kempen kita. Tak payah main di rumah-rumah nak kempen kita, tak. Cukup 12 hari bulan 8 kita tahu daripada ini kelebihan orang mengaji. Bahkan lagi dia kata, orang alim itu dapat pula dia kata menyelamatkan orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Bahkan lagi dia kata orang alim itu dapat pula, orang alim ni nak selamatkan orang daripada kesesatan. Jadi kita bila kita mengaji, kita tak mudah digoda oleh syaitan.
Pasal tu setiap kali kita mengaji bila ayat Quran ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tolong tunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus ni adalah jalan apa nama? Nak menuju kepada Allah dan Rasul. Jangan sesat. Kita hampa semua mengaji minta macam itulah. Kalau ada unsur yang tak baik, minta dia lupakan. Unsur yang baik, biar dia lekat sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi, syaitan sangat takut kepada orang alim kerana dia dapat memelihara dirinya dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Lain halnya dia kata dengan orang abid. Lain pula orang yang kaki ibadat ni yang menghabiskan waktunya untuk beribadat saja. Orang ibadat untuk diri dia. Kalau orang alim dia boleh share ilmu dengan orang lain. Ibadat. Open court of chain. Lain halnya dia kata dengan seorang abid ahli ibadat yang menghabiskan waktunya dia kata dengan beribadat saja. Dia tidak dapat dia kata memberikan bimbingan kepada orang lain. Kalau orang ibadat ni untuk diri dia, dia tak boleh pada orang lain. Kelebihan orang alim ni Masya Allah, Masya Allah. Bercampur lampau dengan orang alim. Bagi orang alim sayang suka dekat hampa, nampak tak? Ya Allah, bahkan dia kata kadang-kadang dia sendiri masih dapat dia kata disesatkan oleh syaitan. Orang yang kaki beribadat boleh sesat oleh syaitan. Macam tadi berlaku kat Juraid. Tengok macam mana syaitan bawa dia, habis musnah hidup dalam padak. Oleh sebab itulah, orang alim itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan orang yang kaki beribadat. Allahu Akbar kabira. Mudah-mudahan buku yang sebaringkas ni, bulan depan insya-Allah hadis yang ketiga. Hari ketiga ni panjang, Ustaz nanti hantar pada hari Jumaat. Jumaat Ustaz scan. Ustaz scan gambar. Kita akan baca 2 hadis, 3 dan 4. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak mampu nak beli satu buku ni, beli buku kecil je, RM10. Kita charge lagi RM10, RM20. Nampak tak? Dia cakap banyak, dosa tu dia. Okey, takat situ dulu. Bulan depan kita nak sambung tajuk yang ketiga, ilmu mengangkat martabat kedudukan orang. Ilmu mengangkat kedudukan orang. Ustaz nak cerita macam mana Qadhi Iyad atau mufti Kota Mekah diangkat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan dia cacat. Tubuh badan dia, cara hidup dia tak sama dengan orang lain. Tapi kerana ilmu, Allah angkat kedudukan dia. Allah, ya Allah, ya Tuhan. Baik, setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kalam Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Allah subhanahu la ilaha illa anta. Dan Ustaz akan baca doa, mari kita mengaminkan doa. Kan sama-sama, ya Allah Tuhan. Allah jawab Ustaz baca doa Quran senang. Doa Quran bagus. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tetapkanlah iman bagi kami Allah. Kau tetapkanlah iman bagi kami Allah. Kau tetapkanlah iman bagi kami Allah. Ampunlah dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan-Mu ya Allah. Peliharaanlah, jagalah kami ya Allah. Daripada musibah kecelakaan, Tuhan jagalah kami, keluarga kami, anak binak kami, zurat keturunan kami. Sentiasa di bawah naungan jagaan-Mu ya Allah. Jagalah hubungan di kalangan kami yang duk baca di kumpulan SPQ apa atau PAQ. Kelab sahabat kita Al-Quran. SPQ, KQ, tak apalah sahabat Quran. Ya Allah ya Tuhan, selamat jagalah kami, Allah jaga silaturahim kami, hubungan kami, ya Allah Tuhan. Bagilah pada kami Allah sumbangan di kalangan nampak duduk tengok live ni, bagi sumbangan banyak untuk kelas ni supaya dengan duit banyak boleh buat kelas banyak. Ada faham tu? Tak faham pun tak apa, bagi duit sudah. Ya Allah ya Tuhan kami, padamu lah kami minta, kami mohon ya Allah, bagilah kami ni orang-orang yang suka cari ilmu ya Allah Tuhan, rajin berinfak di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah Al-Quran teman hidup kami di dunia ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah Quran teman hidup kami di dunia ya Allah. Wa fil qabri mu'nisah. Quran akan jadi teman kami di kubur kami ya Allah. Wa ala sirati nura. Di atas titik sirat Quran inilah mai bagi nur cahaya bagi kami. Wa fil qiyamati syafi'ah. Pada hari kiamat Quran inilah nanti mai tolong kita ya Allah. Macam mana orang sayang sekalipun dia takkan terjun masuk dalam kubur kita. Wa ilal jannati rafiqah.
Quran ni teman kita sampai tolak pintu syurga, masukkan kita di syurga ya Allah. Wa minan nari sitran wa hijabah. Wa minan nari sitran wa hijabah. Quran yang kami duk baca ni Allah akan jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Bijudika wa karamika ya karim. Bijudika wa karamika ya karim. Kemurahan-Mu ya Allah, kemuliaan-Mu ya Allah. Angkatlah martabat kami menjadi orang-orang berilmu yang Kau redai ya Allah, untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bagi semua ya Allah anak murid duk dengar ni, bagi depa sihat ya Allah. Sihat telinga depa, mata depa, kepala otak depa semua sihat ya Allah. Mudah-mudahan untuk mereka beramal dengan ilmu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Ampunkan dosaku kalau sekiranya aku tadi mengganggu jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Lahir Raki atas penjelasan dan pengisian ilmu mengenai melalui kitab Harumah Rohani itu, dan insya-Allah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian, dan semoga kita semua diberi kefahaman dan mengambil manfaat daripadanya. Dan kepada pedaja dan para jemaah sekalian yang membantu menyumbang untuk kesinambungan majlis ilmu ini, semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur bagi kita semua. Dan Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RTM, masya-Allah. Apa ni boleh kami akan tempatkan di RTM di bangunan baru. Kena buat dah kesal. Boleh Ustaz. Memang apa ada gaya Ustaz RTM. Dalam nak cover aku Ustaz.